Najib takkan terima jawatan selagi tak bersih nama. Ini punca mengapa UMNO marah pada Perikatan Nasional. Jangan taksub pada kerajaan Abah, kata UMNO. Kids yang sedia bekerjasama dengan Najib. Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata, dia tidak akan menerima sebarang jawatan menteri dalam Kerajaan Perikatan Nasional maupun mana-mana kerajaan baru selagi namanya tidak dibersihkan di mahkamah. Mengulas panjang mengenai situasi politik yang turut melibatkan UMNO, Najib yang dahulunya menjadi presiden parti itu berkata, dia yakin bahawa dirinya tidak bersalah dan telah menjadi mangsa pentadbiran Pakatan Harapan di bawah Dr. Mahathir Mohamad. Saya yakin dan pasti dapat membersihkan nama dan didapati tidak bersalah termasuk di Mahkamah Rayuan jika sistem perundangan adil dan bebas dari pencaturan Tun Mahathir dan Kerajaan Pakatan Harapan dahulu untuk memangsakan saya. Saya tidak mahu menerima apa-apa jawatan menteri biarpun dalam Kerajaan Perikatan Nasional ataupun apa-apa kerajaan baru selama kes-kes saya belum selesai dan nama saya belum dibersihkan, katanya yang merupakan pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional dalam satu hantaran di Facebook. Pada Julai lalu, Najib disabit bersalah atas 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana bernilai RM42 juta milik SRC International Sedia Berhad. Najib dibebaskan daripada hukuman dengan ikat jamin RM2 juta dengan 2 penjamin sementara menunggu rayuannya selesai. Prosiding rayuannya dijadual bermula 15 Februari depan. Ahli Parlimen pekan itu turut memberitahu bahawa pendiriannya tentang isu semasa yang disuarakan sebelum ini tiada kena-mengena dengan kes mahkamahnya seperti yang didakwa sesetengah pihak. Bagaimanapun nasihat saya kepada UMNO dan Kerajaan Perikatan Nasional secara am ialah pemulihan ekonomi, pengawalan COVID serta kebajikan rakyat adalah keutamaan dan apa-apa langkah politik yang dilakukan tidak boleh dibenarkan untuk menjejaskannya. Menteri-menteri dari UMNO dan Barisan Nasional dalam Kerajaan Perikatan Nasional sekarang perlu sentiasa menumpukan fokus sepenuhnya kepada keutamaan ini pada ketika ini, katanya. Isu kemungkinan penubuhan kerajaan baru tercetus selepas Anwar Ibrahim mendakwa dia kini memiliki sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. Sebelum ini, Anwar menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan dokumen berkenaan perkara itu. Susulan itu Yang di-Pertuan Agong telah memanggil beberapa pemimpin parti politik. Bagaimanapun, sesi menghadap tersebut ditangguhkan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Selangor dan Kuala Lumpur. Najib Razak menyenaraikan sebab kenapa anggota akar umbi UMNO tidak puas hati dan marah kepada Kerajaan Perikatan Nasional sehingga mendorong mereka mempertimbangkan semula kerjasama. Najib menulis perkara itu di Facebook hampir 24 jam selepas Biro Politik UMNO membuat keputusan mengejutkan itu Selasa malam. Bekas Presiden UMNO antaranya membangkitkan tindakan Perikatan Nasional meletakkan calon bebas untuk pecahkan undi Barisan Nasional dalam pilihan raya Sabah baru-baru ini, kenyataan pemimpin bersatu serta perkongsian kuasa yang dilihat berat sebelah. Perkara itu katanya terus membakar ketidakpuasan dan kemarahan ramai ahli-ahli UMNO. Dalam pada itu, Najib berkata, pelantikan bekas timbalan Presiden PKR Muhammad Azmin Ali sebagai pengganti Perdana Menteri juga kurang disenangi UMNO. Sebagai contoh, Perdana Menteri adalah dari Bersatu dan pengganti Perdana Menteri iaitu Azmin juga dari Bersatu sekarang. Dalam hal ekonomi, Menteri Keuangan bukan dari Barisan Nasional maupun PAS. Menteri yang jaga ekonomi dan yang jaga perdagangan luar juga bukan dari Barisan Nasional ataupun PAS. Begitu juga dengan Khazanah dan Petronas. Malah tiada seorang pun dari UMNO atau PAS dilantik dalam Majlis Tindakan Ekonomi untuk melawan COVID-19, katanya. Sebaliknya, kata Najib, individu seperti BOS, sebuah media dilantik menganggotai Majlis Tindakan Ekonomi bersama 3 orang menteri bersatu. Kata Najib, UMNO perlu menegur Perikatan Nasional kerana mereka kini bersama dalam kerajaan yang kesannya akan turut terkena pada parti itu. Jelasnya lagi, keengganan kerajaan menerima cadangan Menteri Kesihatan dari UMNO supaya melaksanakan kuarantin wajib terhadap mereka yang pulang dari Sabah juga menyebabkan UMNO dimarahi rakyat. Dari segi pengawalan COVID-19 pula, Majlis Keselamatan Negara MKN menolak cadangan Menteri Kesihatan dari UMNO untuk melaksanakan kuarantin wajib untuk mereka yang pulang dari Sabah sebelum pilihan raya negeri, katanya lagi. Tindakan UMNO mengumumkan untuk membuat pertimbangan menarik diri daripada menyokong Kerajaan Perikatan Nasional haruslah dilihat dari sudut yang lebih rasional, bukan semata-mata politiking.
Exco Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Najmil Faiz Muhammad Aris berkata, ini membuktikan kepimpinan UMNO tidak tamat kuasa dan sedia bergerak sendiri jika Kerajaan Perikatan Nasional yang didominasi Parti Pribumi Bersatu Malaysia tidak mampu bekerjasama dengan parti itu dalam konteks kepentingan rakyat. Jelas beliau, semua pihak tidak boleh menyalahkan UMNO secara melulu dan mengatakan keputusan ini adalah berdasarkan ketamakan kuasa atau kesombongan UMNO. Umum mengetahui, kerjasama UMNO dengan Perikatan Nasional adalah rapuh dan tidak sekuat Muafakat Nasional. Suara dan hasrat ahli UMNO yang setia juga perlu didengari kepimpinan di mana mereka tidak bersetuju dengan kerjasama UMNO dengan bersatu. Kedua, Kerajaan Perikatan Nasional bukan sahaja lemah dalam sokongan ahli parlimen, malah lemah dalam pembuatan dasar-dasar kerajaan. Tidak dinafikan pandemik COVID-19 turut mempengaruhi prestasi kerajaan, tetapi kita dapat melihat Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini tidak mempunyai hala tuju yang jelas seperti Kerajaan Barisan Nasional yang lepas di mana mempunyai pelbagai dasar strategik seperti Transformasi Nasional 50, Program Transformasi Ekonomi dan sebagainya yang jelas memberi manfaat hingga ke hari ini, katanya dalam satu kenyataan. Timbalan Ketua UMNO bahagian Kuala Terengganu itu menegaskan, jika rakyat hendak kekal sebagai sebuah gabungan, negara perlu ada hala tuju yang tepat supaya dapat meningkatkan keyakinan rakyat. Beliau turut mempersoalkan nilai perjuangan UMNO yang selama ini lantang membela nasib Allahyarham Adib, menentang LTTE, melawan Dong Zong dan sebagainya. Kini, semua itu seakan-akan dilupakan apabila menjadi kerajaan. Kita tidak boleh terlalu taksub dengan kerajaan Abah ini. Banyak yang bercelaru serta tidak nampak hala tuju yang jelas. UMNO mestilah bersifat tegas dalam kerjasama politik ini kerana kita tidak mahu rakyat rugi di kemudian hari, katanya lagi. Penasihat DAP Lim Kit Siang hari ini mengaku boleh bekerjasama dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak namun bersyarat. Kit Siang yang juga ahli Parlimen Iskandar Puteri serta bapa kepada bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng berkata, sememangnya beliau bersedia bekerja dengan Najib untuk menyelamatkan Malaysia, tetapi kenyataannya telah disalah tafsir. Bagaimana untuk bekerjasama dengan Najib jika beliau tidak bersedia untuk mengakui skandal 1MDB, katanya. Kit Siang mengulas laporan The Coverage bertajuk DAP Lim Kit Siang to Save Malaysia, I am prepared to work with Najib to restore democracy and implement key reforms, bertarikh 15 Oktober 2020. Mengulas lanjut katanya, pagi ini beliau telah menerima pertanyaan berhubung laporan tersebut. Ia adalah kenyataan yang selayaknya di mana prinsip dan kepentingan negara menjadi keutamaan. Ya, saya bersedia bekerjasama dengan Najib, tetapi bagaimana ia hendak dilaksanakan apabila dia Najib tidak bersedia mengakui tentang skandal 1MDB, katanya. Kit Siang juga mendakwa laporan The Coverage yang tular di media sosial itu adalah gerak kerja tentera cyber yang mahu memberi gambaran bahawa DAP bekerjasama dengan Najib dan UMNO untuk membentuk sebuah kerajaan baru bagi menggantikan kerajaan Muhyiddin. Sambil menyifatkan laporan tersebut juga bertujuan mewujudkan tanggapan yang salah dan palsu. Kit Siang berkata, berita tersebut sebenarnya daripada akhbar Malay Mail bertarikh 12 Mac 2016 semasa Najib masih lagi Perdana Menteri, iaitu sejurus selepas beliau menandatangani deklarasi rakyat pada Mac 2016 untuk menyelamatkan Malaysia, tegasnya. Kata Kit Siang, sejak itu banyak perkembangan politik selama 4 tahun, termasuklah kejatuhan kerajaan Najib, kes pendakwaan Najib di mahkamah sehinggalah sabitan bersalah. Juga kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan yang disebabkan oleh konspirasi langkah Sheraton selepas 22 bulan dan negara kita berhadapan dengan pemerintahan tidak sah dan kakistokratik yang membawa bersamanya gelombang kedua dan ketiga wabak COVID-19. Matlamat selamatkan Malaysia daripada sebuah trajektori kleptokratik, kakistokratik dan sebuah negara gagal ini kekal relevan dan mendesak. Cabarannya adalah sama ada kita mampu untuk memberikan inspirasi kepada semua rakyat Malaysia untuk bersama selamatkan Malaysia selepas kegagalan usaha menyelamatkan Malaysia sebelum ini, ujarnya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.